ke-34 dan hadis ke-35 yang insyaAllah kita bincangkan ini, dia berkenaan dengan satu tajuk, iaitulah mencuci bekas darah haid, mencuci kesan darah haid. Jadi bagaimana dari segi taharah pakaian yang terkesan dengan darah haid itu, bagaimana kita nak bawa ke dalam solat, boleh ke tak boleh, bagaimana cara nak mencuci. Yang ini yang merupakan tajuk insyaAllah yang kita bincangkan. Jadi dalam hadis ke-35 ni, An Abi Hurairah qala, daripada Abu Hurairah dia berkata, qalat Khawlah, telah berkata Khawlah, ya Rasulullah, fa in lam yadhhab dam, qala yakfihi al-ma' wa la yadhurruki atharu. Dalam hadis ni Abu Hurairah kata, Khawlah bertanya. Jadi Khawlah ni dia tanya apa kat Nabi? Dia kata, ya Rasulullah, bagaimana kalau tak hilang darahnya? Jadi darahnya ni darah apa? Bukan darah ayam, bukan kata darah lembu, sungai lembu, bukan kata darah kambing apa semua. Tapi soalan Khawlah ni merujuk kepada bagaimana kalau tak hilang kesan darah haid tu yang kena di baju. Maka Rasulullah bersabda, cukup bagimu mencuci dengan air dan tidak berapa bagimu bekas darahnya. Maknanya penjelasan dari Rasulullah ni, darah haid itu cukup yang mana kalau kena baju, kena pakaian, kita cuci dengan air dan bekas darah tu. Maknanya walaupun kita basuh, ada kita nampak tumpuk-tumpuk merah, kesan-kesan dia masih ada sedikit, maka Rasulullah kata tak berapa bagimu bekas darah dia. Hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, yang mana sanad dia ni ulama-ulama hadis kaji tengok dia berdarjat lemah, dhaif hadis ni. Jadi kalau kita buka dalam kitab Bulughul Maram, pendek ni saja hadis dia, cerita dia, yang mana ringkasan tu disebut daripada Abu Hurairah kata, Khawlah berkata. Jadi soalan Khawlah ni, wahai Rasulullah, macam mana kalau tak hilang darahnya? Maka Nabi kata, cukuplah engkau mencuci dia dengan air dan tak mengapa bekas kesan-kesan darah tu. Jadi sekali baca hadis ni, lagu mana ni kalau soalan Khawlah ni, bagaimana kalau tak hilang darahnya? Jadi kita pun tak apa nak nampak lagi yang nak gambaran secara jelas apa dia ni. Dia kata macam mana kalau tak hilang darah dia ni, cerita tentang apa? Cerita bagaimana pula? Jadi dalam kitab Bulughul Maram yang ni ringkasan hadis sebagaimana yang lazim saya sebutkan dalam pelajaran-pelajaran yang terdahulu. Kita mengupas daripada kitab Bulughul Maram, tapi dalam masa yang sama kita himpunkan juga hadis-hadis hukum dalam bahagian yang lain, dalam kitab-kitab yang lain. Contohnya dalam kitab Jalul Awtar, koleksi hadis hukum, apa juga jenis kitab hadis kita kumpulkan supaya kita dapat satu perbahasan yang lengkap tentang hadis yang ada dalam kitab Bulughul Maram ni. Jadi tentang hadis ke-35 ni, yang mana kalau kita baca sekitar selalu nampak ringkas sangat, samar-samar lagi dia jalan cerita dia. Tapi dalam riwayat yang lain, kalau kita perhati dalam kitab Jalul Awtar, disebutkan hadis ni dengan cerita yang detail, cerita yang panjang. Daripada Abu Hurairah, anna Khawlah bin Yasar qalat, daripada Abu Hurairah bahawa Khawlah bin Yasar berkata, sama lah dua orang yang hadis ke-35 dan hadis yang kita nak baca, dua orang yang sama. Daripada Abu Hurairah bahawa Khawlah bin Yasar ni dia kata apa Khawlah ni? Ya Rasulullah, laisa illa thawbun wahid wa ana ahid fi. Jadi Khawlah ni kata, wahai Rasulullah, aku ni tak ada baju hak lain, ada satu je baju, dan baju aku ni ada aku berhaid padanya, baju aku ni kena pada darah haid tu. Maka Rasulullah kata apa? Fa idza tahurti faghsili ma ya'lam thumma salli fi. Nabi kata, apabila kau telah suci, maka kau basuhlah tempat yang kena darah tu, kemudian kau bersolatlah dengan dia. Basuh tempat yang kena darah, katalah pakaian kita
bagaimana? Maka barulah yang kena kita perhati jawapan daripada Rasulullah. Yakfi kilmah wala yahuruki atahu. Cukuplah engkau dengan air tersebut yang kita basuh, kita cuci dengan air itu, dan tidak mengeluarkan engkau bekas-bekas dia. Tidaklah kita kata menjejaskan solat kita kepada kesan-kesan tumpukan darah itu serta kalau kita cuci, kita tonyoh balik dah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Abu Daud. Dan hadis yang semakna dengan dua hadis yang kita baca ni, ada juga yang menerangkan penjelasan yang sama. Daripada An-Mu'adzah qalat, daripada Mu'adzah ni dia berkata, Sa'altu Aisyah manil ha'id yusibu thawbah ad-dam faqalat. Jadi Mu'adzah kata, aku tanya kepada Aisyah tentang wanita yang berhaid kena baju dia darah haid ni, macam mana cerita dia? Maka Aisyah kata apa? Tarsihu wa illam yadhhab athahu falyughayyirhu bi syai'in min sufra. Nabi kata cucilah dia, cuci yang mana pakaian itu, dan sekiranya tidak hilang juga kesan-kesan dia, ubahlah dia dengan sesuatu daripada yang warna kuning bukan darah. Qalat, maka kemudiannya Aisyah kata, walaqad kuntu ahidu 'inda Rasulillah thalatha khiyar jami'an la aghsilu li thawban. Aisyah kata, aku pernah berhaid di tempat Rasulullah 3 kali, yang semuanya itu pakaian yang tidak aku cuci. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi dalam riwayat Abu Daud, penjelasan Aisyah ni, yang Aisyah kata aku tak pernah mencuci pakaian 3 kali dia berhaid di tempat Rasulullah, dia tak cuci pakaian tu. Yang ni Imam Syaukani membahaskan tentang maksud hadis ni, iaitulah pakaian yang dipakai oleh Aisyah tu, pakaian tu asal dia adalah muhsin. Asal dia adalah muhsin, maknanya dia tak kena kotor apa, tak kena najis apa lah. Dan bila mana Aisyah dan mendatangi haid, dia pakai pakaian tersebut, lalu pakaian tersebut tak ada kesan-kesan najis pada dia, tak ada yang kata tumpuk-tumpuk darah haid pada dia. Maka sebab itulah pakaian yang tersebut tak dicuci oleh Aisyah. Jadi yang ini penjelasan daripada Imam Asy-Syaukani daripada perkataan Aisyah ni, aku tak pernah mencuci pakaian. Bukanlah makna kata pakaian itu kena tumpuk-tumpuk darah haid itu kita biar pakai bersolat macam tu dah. Yang Aisyah cerita ni daripada apa yang dapat difaham oleh ulama hadis, iaitulah pakaian Aisyah ni memanglah muhsinah yang dia pakai. Lalu bila dia dalam keadaan berhaid, maka tak kena pada pakaian dia tu kesan-kesan darah haid itu, tak kena pada dia. Maka kerana itulah dia tak mencuci pakaian yang tersebut. Bila mana pakaian sudah dia memang bersih dan memang kata suci, jadi nak rasa apa lagi dah. Jadi di sini yang mana kalau kita perhati penjelasan syarak tentang kesan